Yang maksudnya boleh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bunyi الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis yang ke-19 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun kata Abu Hurairah, aku pada satu hari berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, ya ghulam, wahai ghulam ni maksudnya budak kecil ataupun anak kecil. Ihfazillah inni u'allimuka kalimat. Aku nak mengajarkan kepada engkau beberapa perkataan ataupun kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, nescaya kamu akan mendapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, andai kata ummah ini, maka kesemua mereka bersepakat untuk memberi manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kepada engkau melainkan apa yang telah dituliskan oleh Allah kepada engkau. Andai kata mereka bersepakat untuk menimpakan mudarat kepada engkau, mereka tidak akan mampu untuk memberi mudarat kepada engkau melainkan benda yang telah Allah tuliskan ke atas engkau. Maka rufi'atil aqlam, maka telah diangkat pena, wajafatis suhuf, dan telah keringlah tulisan.
Maknanya selesai, tak boleh tambah, tak boleh kurang. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi, hasan sahih. Sebahagian ulama nyatakan hadis ni sahih. Dan hadis ini dia diriwayatkan dengan banyak jalan yang berbeza. Ramai orang lain yang mendengar hadis ni daripada Ibnu Abbas, daripada sahabat Nabi. Mereka ambil daripada Ibnu Abbas dan mereka riwayatkan semula. Antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Ali bin Abi Talib dan sebagainya. Ramai yang ambil daripada Ibn Abbas. Tetapi kesemua jalan hadis ni, sebagaimana kata Al-Uqaili, ada kelemahan. Dan hadis yang paling kuat adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi ini daripada Ibn Abbas, daripada jalan Hanash An-San'ani. Hanash ni rawi yang diterima oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada San'an. Hanash ataupun dia digelar dengan Abu Rushdain, nama tuan rumah Abu Rushdain, Hanash As-San'ani. Tapi yang penting ini jalan hadis yang paling sahih. Baik, cerita tentang hadis ni. Banyak hadis kita cerita sebagai hidup orang beriman. Hidup orang beriman dia ada dua benda yang paling penting. Yang pertama al-khauf, yang kedua ar-raja. Khauf artinya dia takut kepada Allah. Orang beriman hidup dia mesti sentiasa takut kepada Allah. Dan dia tak boleh tenggelam di dalam ketakutan ini sehingga dia bersangka buruk kepada Allah. Tak boleh. Tak boleh disebabkan takutnya dia sentiasa bersangka buruk terhadap Allah. Maka dia ada sifat yang kedua, iaitu ar-raja, mengharap daripada Allah. Dua-dua ni mesti berjalan sekali. Kalau orang terlampau dalam ar-raja sedangkan dia tak takut kepada Allah, maka dia akan melanggar batasan-batasan yang Allah letak. Sebab apa? Sebab dia rasa Allah akan ampunkan dia, Allah akan maafkan dia. Apa sahaja yang dia buat tak ada masalah kat diri dia akan melanggar batasan Allah. Begitu juga kalau orang yang hidup dia takut saja, dalam keadaan dia tak berharap kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang sentiasa bersangka buruk kepada Allah. Dia tak boleh hidup di atas muka bumi ini. Jadi sebab itu dua sifat ni dia bergerak seiring, takut dan berharap kepada Allah. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang menghimpunkan makna berharap kepada Allah. Semua makna ataupun semua maksud tujuan kita berharap kepada Allah dia duduk dalam hadis ni. Jadi orang yang memahami hadis ni tinggi pengharapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pesan kepada Ibn Abbas. Ketika itu Ibn Abbas budak kecil. Ini pesanan yang Nabi ajar kepada budak kecil. Benda pertama yang Nabi tanam kepada Ibn Abbas adalah tauhid, beriman kepada Allah. Jadi Nabi pesan kepada Ibn Abbas, ya ghulam, wahai anak kecil. Dan biasa Nabi kalau cakap dengan budak-budak kecil, Nabi gunakan perkataan ya ghulam, wahai anak kecil, wahai anak kecil. Masa Nabi ajar sahabat yang masih kecil ni, Nabi ajar, ya ghulam, samillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Begitu juga, ini pesanan-pesanan yang Nabi ajar kepada budak kecil. Jadi sunnah ini diajar daripada kecil lagi. Sunnah yang kecil-kecil. Pakai kasut, mesti tangan kanan. Makan, mesti tangan kanan. Buka pintu rumah, mesti dengan bismillah. Sebelum tidur, mesti dengan bismillah. Ini semua sunnah yang Nabi ajar kepada budak-budak kecil. Hatta sebelum budak itu ditaklif. Sebelum taklif ni maksudnya belum lagi jatuh ke atasnya hukum halal dan haram, berdosa dan pahala, dia diajar dengan benda-benda ini daripada kecil. Sebelum benda-benda lain, ini akhlak-akhlak sunnah diajarkan kepada budak. Begitulah hadis ini yang mana Nabi SAW ajar kepada Ibnu Abbas ketika dia masih kecil. Nabi tanam pelajaran akidah kepada dia masa tu dia masih kecil. Kata Rasulullah, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Aku nak mengajarkan kepada engkau beberapa perkataan yang penting. Apa perkataan itu? Ihfadillah yahfadka. Pertama sekali, engkau mesti jaga Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Apa maksud menjaga Allah? Artinya, apa yang Allah suruh, kau mesti buat. Apa yang Allah larang, engkau mesti tinggalkan. Buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Sebab itu Allah sebut dalam Quran,
hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Inilah janji-janji yang diberikan kepada orang yang bertaubat kepada kami dan hafiz, orang yang menjaga. Apa makna menjaga? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin salim atau wa jaa biqalbin munib. Apa maksud orang yang berjaga? Orang yang takut kepada Allah dan mereka kembali kepada Allah dengan jiwa yang kembali mereka kepada Allah. Takut. Itu ihfaz ataupun menjaga. Menjaga Allah juga, benda yang paling penting yang perlu dijaga adalah salat. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila sebut tentang salat, Allah guna perkataan jaga. Hafizu 'ala salawat wa salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kamu semuanya dan salat wusta, pertengahan. Sebab pertengahan ni paling susah nak dijaga. Salat asar paling susah nak dijaga. Jadi jagalah semua salat kamu dan salat yang pertengahan. Apabila Allah puji orang beriman, sama juga. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Ciri orang beriman apa? Orang-orang yang di dalam solat mereka jaga. Jadi jaga ni artinya dia pelihara. Dia jaga betul-betul. Apa yang dia suruh, dia buat betul-betul. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Daud, hadis yang sahih, kata Rasulullah, man hafaza 'alaiha kana lahu 'indallahi ahdun ayudkhilahu jannah. Sesiapa yang menjaganya. Jaga apa? Jaga salat. Ini fadilat paling besar Nabi sebut. Kana lahu 'indallahi ahd. Maka baginya di sisi Allah janji ayudkhilahu jannah, untuk memasukkan dia ke dalam syurga. Dengan apa kita masuk syurga? Menjaga Allah. Bila nama kata menjaga Allah, benda paling penting adalah jaga salat. Itu sebagaimana yang disebut. Dan jaga Allah juga artinya menjaga tubuh badan kita, apa yang ada pada diri kita daripada melanggar perintah Allah. Itu juga dinamakan menjaga. Antahfadhar ra's wa ma wa'a. Hendaklah kamu menjaga kepala kamu dan apa yang berlegar di dalam kepala kamu. Wa tahfadhal batan wa ma hawa. Dan kamu menjaga perut kamu dan apa yang masuk ke dalam perut kamu. Itu juga menjaga. Daripada kepala kita, daripada perut kita, kita akan jauhi semua benda-benda haram yang lain. Itulah cara masuk benda haram kepada kita. Kalau kita pisahkan otak daripada memikirkan benda haram, bebaskan otak kita daripada semua benda haram, kita takkan buat benda haram. Dan kalau badan kita bersih daripada makanan-makanan yang haram, kita jauh daripada melakukan perkara yang haram. Sebab tu Allah sebut, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, jiwa kamu, maka semua itu akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kamu fikir, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, semua itu akan dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Berat benda yang kita dengar pun, benda yang berlegar dalam kepala kita pun dipertanggungjawabkan. Tetapi besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Sebab tu kita kata dia kena baca di dua sudut. Satu takut, satu lagi mengharapkan. Allah janji kepada umat ini, selagi mana dia tak cakap, selagi mana dia tak buat, benda tu berlegar-legar sahaja, Allah maafkan dia. Tapi benda tu dipertanggungjawabkan. Semua tu akan disebut kepada kita. Cuma Allah maafkan kita selagi mana kita tak cakap, selagi mana kita tak buat. Kita benci orang, kita simpan dalam kepala kita kebencian yang betul-betul kuat kepada orang. Itu benda yang salah, tak patut kita buat kalau benci tak bersebab. Tetapi selagi mana kita tak lafazkan perkataan yang menyakitkan dia, perkataan yang mengurangkan hak dia, benda tu berlegar dalam kepala kita, Allah maafkan kita. Begitu juga dengan perbuatan. Ada kehendak yang cukup besar untuk buat dosa. Apa jenis dosa lah. Orang ni dia buat dosa, tiba-tiba dia bertaubat, dia tak boleh tahan, dia nak buat juga dosa. Dia fikir segala macam jalan untuk buat dosa. Last kali dia kata kat hati dia, dia cakap dengan diri dia sendiri. Dia kata kalau tak boleh buat dosa pun tak apalah, boleh fikir pun jadilah. Nak buat dosa tak boleh, takut nak buat dosa, tapi fikir, bayangkan macam buat dosa je. Maka orang begitu, Allah ampunkan dia. Tapi dengan syarat lah, dia tak buat dosa kerana apa? Kerana dia takutkan Allah, bukan kerana tak mampu. Kalau dia tak buat dosa kerana tak mampu, itu kategori lain lah. Itu
75 tahun dosa tak berhenti. Masuk 76 tahun dia kena stroke. Dia pun berhenti buat dosa. Pasal apa tak buat dah? Aku nak bangun pun tak larat. Itu tak kira. Sebab dia berhenti bukan kerana Allah. Jadi ihfadillah, menjaga Allah ini artinya otaknya dia kosongkan daripada benda yang Allah tak suka. Sampai ke tahap tu perut dia kosongkan daripada benda yang Allah tak suka. Maka dengan itu dia mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjaga juga, perkataan menjaga juga, antara benda yang susah dijaga ni, lidah dan juga kemaluan. Itu benda yang susah dijaga. Sebab itu Nabi SAW sebut, man hafidha ma baina lihyai wa ma baina rijlai dakhala al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan Al-Hakim sahihkan hadis ni, sesiapa yang menjaga apa yang berada di antara dua janggutnya, lihyai, janggutnya apa ni, misai dan juga janggutnya, dan ma baina rijlai, dalam sebahagian riwayat ma baina fakhidai, apa yang berada di antara dua kakinya ataupun yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, dakhalal jannah, dia masuk syurga. Dia selamatkan lidah dia daripada kejahatan, dan dia tidak menyalurkan nafsu dia ke jalan-jalan yang haram, dia masuk syurga. Allah sebut dalam Quran, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkanlah pandangan kamu dan juga peliharalah kemaluan kamu. Dan Allah sebut, wal hafidhina furujahum wal hafidhat wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang lelaki yang menjaga kemaluan mereka, orang-orang perempuan yang menjaga kemaluan mereka, dan juga mengingati Allah, banyak mengingati Allah, lelaki dan perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan, Allah janjikan kepada mereka keampunan, wa ajran 'azima, dan juga balasan yang besar. Agama ni bukan susah, tapi bila konsep agama tu diubah, dia jadi susah. Semua benda yang Allah haramkan, Allah ganti dengan benda halal. Sebab tu kadang-kadang kita dengar macam susah. Ihfadillah ni dengar macam berat. Tak kena jaga, tak boleh buat tu, tak boleh buat ni. Sebenarnya semua benda yang syahwat manusia suka ni, Allah bagi cara yang halal. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Allah menghiasi jiwa manusia dengan cinta kepada syahwat. Minan nisa wal banin, kepada perempuan, anak-anak, binatang tunggangan, kebun-kebun, semua Allah hiaskan. Allah haramkan, Allah bagi ganti yang halal. Masalah dia kalau orang tak ikut agama. Dan tanggungjawab ni dipikul oleh semua orang. Bab, contohnya bab menjaga kemaluan ni, dia satu bab yang Allah permudahkan untuk manusia. Macam mana Allah permudahkan untuk manusia? Kahwin tu mesti dipermudahkan. Ya ma'asyara syabab, Nabi sebut, wahai orang-orang muda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kamu yang cukup, falyatazawwaj. Dan begitu juga, tak cukup satu, tambah dua, tiga, empat, dibenarkan. Tapi apabila proses itu disusahkan, orang beralih kepada dosa. Banyak orang fikir kadang-kadang tak mau pergi kahwin sebab tak ada pendapatan. Tuan-tuan, ini semua benda-benda ni, kahwin ni dalam Islam, cerita sikit pasal kahwin. Kahwin dalam Islam, dia bukan titik noktah. Kahwin dalam agama Hindu, itu noktah, tak boleh patah balik dah. Sebab dia satu tu yang dia punya kahwin, dia tak boleh pergi ke mana dah. Kahwin dalam Islam, rasa tak puas hati, tak cukup, tak kena perkahwinan tu, cerai kahwin dengan orang lain. Sebab itu sebahagian ulama' mereka mengkritik hadis cerai ni benda yang paling Allah benci. Antara Ibn Hazmin, dia kritik sebab mana boleh benda kalau Allah benci, kalau benda tu halal. Cuma yang penting, itu bukan titik dia. Daripada manusia buat dosa, lebih baik manusia kahwin. Kita duk fikir, tak boleh dia, mungkin nanti tak kena. Kahwin dah dulu, tak kena kahwin dengan orang lain pula. Daripada dia buat dosa. Sebab yang penting menutup pintu daripada melakukan dosa. Itu benda yang penting. Sebab tu ihfadillah, di antaranya adalah menjaga kemaluan. Apa balasannya? Solat kita jaga betul-betul, ikut waktu yang Allah tentukan. Kita jaga benda-benda yang Allah suruh jaga, benda yang Allah haramkan kita tidak hampiri. Kata Nabi SAW kepada Ibn Abbas, yahfadhuka,
Balasan dia cukup mudah. Kau jaga Allah, Allah jaga engkau balik. Ini muamalah bil mithl. Balik lillahi mathalul a'la. Balasan yang sama. Orang buat jahat dengan kita, kita layan orang tu dengan kejahatan. Orang buat baik dengan kita, kita layan orang tu dengan baik. Apabila kita menjaga hak Allah, menjaga batasan-batasan yang Allah haramkan, benda yang Allah tak bagi kita buat, kita tak buat, balasan dia cukup mudah. Nabi sebut, yahfazuka, Allah akan menjaga. Dan ini banyaklah ayat-ayat lain yang disebutkan Allah balas sebagaimana kita buat. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Allah sebut dalam Quran, peganglah kamu dengan janji aku, maka aku akan menunaikan janji kepada kamu. Fadhkuruni alkurkum. Ingatlah kepada aku akan ingat kepada kamu semula. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Ini semua ayat Quran. Dan dalam hadis ni Nabi SAW sebut, kamu jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu semula. Baik, macam mana Allah jaga kita? Satu, Allah jaga kita, Allah selamatkan tubuh badan kita, Allah selamatkan diri kita daripada kejahatan. Nabi SAW sebut, Allah sebut dalam Quran, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang itu ada pengiringnya yang berada di hadapannya dan di belakangnya, menunaikan urusan Allah. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga dia kerana urusan Allah. Manusia ni Allah jaga dengan malaikat. Jadi satu benda, apabila kita jaga hak Allah, Allah jaga kita. Tuan-tuan, bab jaga ni cerita sikit. Dia hidup di dunia, tak ada benda yang semua kita setuju, tak ada benda yang kebaikan mutlak dan keburukan mutlak. Sebab semua yang menimpa kita, kita tak tahu itu baik ke buruk. Dan kita tak ada jangkaan. Kalau kita perhati kehidupan di dunia, putaran dunia ini bukan putaran yang memberi kelebihan kepada sebahagian orang. Dia tahu putaran dunia ni sama aja di sudut zahirnya. Kalau kita tak melihat kepada batin, zahirnya putaran dunia ni sama. Ada orang Islam yang kaya, ada orang Islam yang miskin. Ada orang kafir yang kaya, ada orang kafir yang miskin. Ada orang Islam yang dia ditimpa musibah, ada orang kafir yang dia tak nak ditimpa musibah, senang hidup dia. Dan begitulah. Sebab putaran hidup ni kita nampak tak ada kelebihan kepada puak-puak tertentu, golongan tertentu. Tetapi kenapa kita perlu kepada agama? Balik kepada soalan mudah. Habis tu kenapa nak agama? Orang yang ada agama ke, tak ada agama ke, hidup dia sama je. Apa perlunya kepada agama? Sebab fitrah manusia dia perlu tempat bergantung. Sebab itu orang-orang falsafah kan, maka bila nak buktikan Tuhan wujud ataupun tak wujud, perbahasan dia panjang. Tapi yang penting, manusia tak perlu bukti kewujudan Tuhan. Sebab naluri manusia semula jadi, dia perlukan kepada tempat dia bergantung. Tempat dia bergantung harap. Dan apabila kita bergantung harap kepada Allah, tunaikan perintah Allah, Allah jaga kita. Nabi SAW selalu berdoa sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi selalu doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Setiap pagi Nabi SAW doa, dan juga setiap petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesejahteraan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afwa. Afu ni keampunan Engkau. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, dan kesejahteraan. Kau sejahterakan aku dalam fi dini, dalam agama aku, wa dunyaya, dan dunia aku, wa ahli, dan keluarga aku, wa mali, dan juga harta aku. Selamatkan aku, sejahterakan, elokkan kepada aku dunia, akhirat, harta dan juga keluarga aku. Allahumma astur aurati. Nabi selalu setiap pagi, setiap petang, ya Allah, tutuplah aurati, kemaluan aku, aib aku, benda yang aku tak suka orang tengok, aurat aku, tutuplah dia. Allahumma astur aurati
Wa amin rawati, dan selamatkan aku daripada ketakutanku. Benda yang buat aku takut, bebaskan aku daripada benda itu. Selamatkan aku. Wahfadni, ya Allah, selamatkan aku, pelihara aku, min baini yadayya, di hadapan aku. Bagilah tak ada musibah menimpa daripada hadapan aku. Wa min khalfi, dan daripada belakang aku. Wa an yamini, daripada kanan aku. Wa an shimali, daripada kiri aku. Wa min fawqi, daripada atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku memohon dengan kebesaran engkau daripada aku dicabut daripada perut bumi. Doa Nabi cukup lengkap. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta afiat, sejahteralah aku dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, selamatkan aku, afiatkan aku, sejahterakan aku di dunia aku, untuk agama aku selamatkan aku, untuk keluarga aku selamatkan aku, dan harta benda aku. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah kemaluan aku, tutuplah aurat aku, jangan bagi orang nampak. Wa amin rawati, dan juga damaikanlah ketakutan aku, hilangkan ketakutan aku. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, dan selamatkanlah aku, pelihara aku daripada depan aku, daripada belakang aku, kanan aku, dan juga kiri aku, daripada atas aku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung dengan kebesaran engkau daripada dicabut oleh perutku. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pemeliharaan Allah. Benda-benda begini, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang hanya dia hidup dengan tawakal kepada Allah, hanya orang itu dapat rasa. Sebab zahirnya tak ada beza, sama je. Kalau Allah tulis musibah menimpa kita pada hari itu, dia timpa juga. Tetapi bagi orang beriman, mereka melihat bagaimana Allah susun hidup mereka. Beza dengan orang lain. Perjalanan hidup sama, apa yang ditulis dalam buku sama, tapi penerimaan orang beriman berbeza dengan orang lain. Sebab susunan Allah ni, bila Allah bagi kepada kita, ini beza dengan manusia. Manusia bila dia bagi, kurang apa yang ada dekat dia. Dia bagi kat kita yang ada dekat dia kurang. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah boleh bagi kat semua orang, tak kurang apa pun yang ada pada Allah. Allah boleh bagi semua orang apa yang dia nak, dengan susunan yang betul-betul sejahtera. Tak ada terlampau, tak ada lebih kat orang ni dicabut daripada orang lain, tak. Allah boleh bagi. Sebab itu bagi orang yang hidup dia dengan tawakal, apabila dia ditimpa dosa, ditimpa musibah, dia akan fikir yang, oh, ada silap aku buat, ada benda yang aku terlepas pandang. Sebab itu di kalangan salaf, kita kalau tengok Al-Imam Al-Bukhari sebut dalam Adabul Mufrad, ada di kalangan mereka yang tiap-tiap hari dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tiap-tiap hari. Tiba-tiba sehari tu dia terlupa baca, dia ditimpa musibah. Dia kata sebab apa? Sebab aku terlupa baca. Benda tu Allah tulis, dia pasti berlaku, tak boleh lari. Tapi bagi orang beriman, mereka ikat diri mereka kepada Allah. Mereka yakin yang bila aku jaga Allah, Allah akan jaga aku. Kita drive kereta, tiap-tiap hari sebelum drive kereta kita baca doa, Subhanallazi sakhkhara lana hadha, sehingga akhirnya kita baca doa tiap hari. Sehari itu kita terlupa baca doa, kita tiba-tiba aksiden. Kita fikir ketika tu, ini salah aku terlupa doa minta kepada Allah. Ini cara hidup orang beriman. Beza dengan orang kafir, beza dengan orang Muslim tapi iman dia tak cukup tinggi, di mana dia akan fikir ini semua tak ada masalah, dia nak jadi juga. Tapi bagi orang beriman, dia ada unsur dalaman yang buatkan apa sahaja jadi dalam hidup dia, dia ikat dengan Allah. Jadi itu yahfazuka. Antara lagi cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara kita adalah Allah memelihara zuriat kita. Orang yang jaga Allah, Allah pelihara zuriat dia. Ini satu benda yang penting. Tuan-tuan lebih berpengalaman daripada saya dalam bab ni. Cuma yang pentingnya, kita hidup dalam zaman yang tak ada sifir mudah untuk pastikan anak kita berjaya. Tak ada sifir. Apa kita buat boleh jadi kena, boleh jadi tak kena. Kita simpan anak dalam rumah, kita letak dia dalam kandang, kita jaga dia betul-betul. Han tak boleh kawan dengan orang ni, han tak boleh tengok gambar ni, han tak boleh jumpa kawan ni, han tak boleh jalan macam ni, tak boleh semua. Belum tentu anak kita jadi hebat. Sila-sila anak kita jadi bendul. Kalau kita ikat dia, kalau kita lepaskan anak dia, hang kenal dunia, hang kawan dengan orang ni, hang tengok orang ni, dia bukan kenal dunia, dia boleh kontrol dunia pula lepas tu.
Tak ada kaedah untuk kita kawan. Kita dah bagi betul-betul dah pembahagian. Ini time main, ini time belajar, ini time tidur, ini time apa. Belum tentu anak kita jadi orang yang hebat. Tak ada sifir. Dan ramai di kalangan tuan-tuan yang mungkin fikir, aku dulu masa muda bersepah dia hidup, berjaya juga. Dia nak jadikan anak dia berjaya macam dia, belum tentu dia boleh buat. Walaupun facilities yang dia bagi ke anak dia lebih daripada apa dia dapat dulu. Aku sekolah kebangsaan berjaya macam ni, anak aku sekolah orang putih pun tak boleh kredit macam aku juga. Sebab ini bukan urusan kita. Tapi bagi orang yang menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jaga zuriat dia. Tentu kalau ingat kisah Musa dan juga Khidir. Salah satu dinding yang nak runtuh ni, Khidir dirikan bagi. Musa tanya, depa minta makan kat depa, depa tak bagi makan. Yang dirikan dinding buat apa? Khidir diam. Lepas tu apabila Khidir jawab kepada Musa, apa sebab dia dirikan dinding? Wa kana abuhuma salihan. Kedua-dua ibu bapa budak ni saleh. Kerana salehnya kedua-dua ibu bapa budak ni, Allah takdirkan Khidir mendirikan rumah dan menjaga kedua mereka. Allah takdirkan Khidir mendirikan dinding, memelihara harta mereka daripada diambil oleh orang lain. Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu disebut kepada anak dia, la azidanna fi salati min ajlika rajaan an uhfadhu fik. Kata Sa'id bin Musayyib, aku menambah solat aku ini kerana engkau. Dia sebut ke anak dia, aku tambah ibadat aku, solat aku ni untuk engkau. Mudah-mudahan engkau akan dipelihara, bagi pihak aku engkau akan dipelihara. Kemudian dia bacakan ayat ini, wa kana abuhuma salihan. Dan sedangkan kedua-dua ibu bapa kepada budak itu adalah orang yang saleh. Jadi itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita. Begitu juga dengan hidup dan mati kita. Yahfazuka ni tuan. Bab ni saya ingat semua kita ada pengalaman masing-masing bagaimana Allah menjaga kita. Allah sebut dalam Quran, wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah. Tidak ada jiwa yang boleh mati melainkan dengan izin Allah. Semua orang dia ada pengalaman yang dia pernah lalui yang kalau aku terlangkah satu ke depan aku mati. Kalau aku tersilap buat satu benda ni aku mati. Kalau aku pergi ke kanan sedikit aku ditimpa mudarat. Semua orang menghadapi detik tu. Pengalaman manusia berbeza. Tapi sebagaimana kita sebut tadi, bagi orang beriman, dia percaya apa? Dia percaya yang dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah menjaga manusia ini, yang lebih penting daripada itu, apabila Allah menjaga manusia, Allah menjaga iman manusia. Itu benda yang lebih penting. Kita suka apabila Allah menjaga jasad kita, Allah menjaga kehidupan kita, Allah menjaga rezeki kita, kita suka. Tetapi apa sahaja yang berlaku di situ, semuanya ada kebaikan kepada kita. Allah uji kita ke, Allah bagi kebaikan kepada kita ke, semua ada kebaikan. Mudarat ataupun mendapat manfaat, semua ada kebaikan. Tapi yang lagi penting, Allah menjaga iman kita. Itu yang penting. Ya, ihfazillah yahfazuka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ramai orang apabila sahabat-sahabat yang baru nak mula solat kan, mereka selalu fikir yang aku nak solat ni tapi maksiat tak boleh tinggal juga. Bila tanya orang-orang agama, selalu kata dirikan solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah engkau daripada perbuatan keji dan juga munkar. Dirikan solat. Orang yang mula dekatkan diri dengan Allah, dia solat, selalu dia tertanya-tanya, aku dah solat tapi kehendak buat maksiat ni masih ada, tak hilang. Apa nak buat? Tak boleh hilang juga. Apa petua dia? Petua dia ada dua cara. Satu ikut sunnah Nabi, satu ikut petua motivators. Ikut petua motivators, buat ni pula. Solat tak berjaya, ada lagi langkah kedua. Solat juga, tapi hang tambah lagi sikit. Lepas solat hang baca benda ni, minum ayak ni. Itu motivators punya style. Cara Nabi SAW jaga solat. Orang yang menjaga salat dia, janji Allah masukkan dia syurga. Macam mana nak ubah diri manusia? Ini bukan benda yang berlaku dalam satu hari, bukan benda yang berlaku dalam 2 hari. Dan manusia tak boleh tahu bila detik dia berubah. Manusia tak boleh tahu. Ada orang dia cuba taubat sekali kan, lepas tu dia tak boleh tahan, dia buat dosa. Lepas tu dia tak mau taubat dah. Dia kata apa? Based on previous case, aku taubat dulu tak jadi, aku tak mau taubat dah. Dia tak boleh macam tu. Package Allah bagi kepada kita, teruskan bertaubat. Kali ni kita gagal, sekali lagi kita gagal.
Berkali-kali kita gagal, tapi Allah tentukan satu titik yang Allah nak bagi kita berjaya. Sebab tu tuan-tuan, ni cerita sikit lah. Dengan sahabat kita dekat sini, cerita sikit. Saya dengan sahabat kita Haji Jasmine ni, kita pergi haji sekali tahun 2010, 2011 kan kita pergi haji sekali. Masa kita pergi haji, ramai sahabat-sahabat yang pergi haji semua azam berhenti rokok. Ramai sahabat-sahabat yang isap rokok semua azam. Tapi ramai yang terkandas lah. Terkandas tak terkandas tu, itu urusan kedua. Yang penting, apabila kita jaga hak Allah, aku datang ibadat haji ni, aku jaga hak Allah, aku nak berhenti daripada buat dosa. Kita ada niat dan kita mulakan perbuatan itu, berhenti. Lepas berhenti 3-4 bulan tak boleh tahan, start balik. Jangan berhenti di situ. Sebab perubahan yang kita harap dalam diri kita, bila kita jaga Allah, kita tak boleh harap dalam masa yang sama Allah terus jaga kita. Tak, bukan begitu. Susunannya Allah tentukan. Kita ikut perintah Allah, kita salat, kita jaga apa yang Allah minta. Kita akan berubah satu hari nanti. Bila kita tak tahu, tapi teruskan buat kebaikan sebagaimana Allah. Manusia ini, qulub ini, Allah pusing sebagaimana Allah nak. Sebab itu doa yang Nabi SAW selalu baca, Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung manusia, tsabbit qalbi ala dinik, kekalkan hati aku di atas agamamu. Itu benda yang Nabi SAW selalu minta. Yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah sentiasa berada di hadapan engkau. Contoh sebelum Ustaz, ada satu hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ni dhaif, tapi dia maknanya tepat dengan kehidupan manusia. Cuma hadis ni diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Kata Nabi SAW, hadis riwayat At-Tabrani, hadis qudsi, Inna min ibadi, yaqulu Allah Azza wa Jalla, Inna min ibadi man la yuslih imanahu illa al-faqr, wa in basata alaihi afsadahu dhalik. Allah kata, di antara hamba aku ini ada orang yang iman dia takkan kekal melainkan ketika dia miskin. Dan kalaulah dibentangkan kepadanya rezeki, afsadahu dhalik, dia akan dirosakkan oleh rezeki itu. Kalau rezeki itu dibentangkan kepada dia. Wa inna min ibadi, dan ada di antara hamba aku, la yasluh imanahu illa al-ghina, tidaklah baik imanuhu, imannya ini, melainkan apabila dia kaya. Walau iftaqartuhu walau afqartuhu la afsadahu dhalik. Kalau aku jadikan dia miskin, kemiskinan itu akan merosakkan dia. Wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa sihhah, ada di antara hamba-Ku yang tidak ada kebaikan pada imannya, tak bagus imannya, melainkan ketika dia sihat. Walau asqamtuhu, kalau aku sakitkan dia, la afsadahu dhalik, kesakitan itu akan merosakkan dia. Wa inna min ibadi, dan ada di antara hamba-Ku, man la yasluh imanuhu illa saqam, imannya takkan berupaya, tak sempurna, tak bagus, melainkan ketika dia sakit. Walau ashahtuhu afsadahu dhalik, kalau aku bagi kat dia kesihatan, kesihatan itu akan merosakkan dia. Wa inna min ibadi man yatlubu baban minal ibadah fa akfihi anhu likai la yadkhul al ajab. Ada di antara hamba aku yang dia minta nak buat ibadat, dia berharap pintu-pintu untuk buat ibadat, tapi aku cukupkan bagi dia sekadar apa yang dia buat, likai la yadkhilul ajab, supaya perasaan takajub tidak masuk dalam jiwa dia. Dan sehingga akhir hadis ini nak menunjukkan yang Allah bagi kepada manusia ini berdasarkan keperluan manusia. Takat mana kita perlu, takat tu Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Allah sebut dalam surah Asy-Syura, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Allah bentangkan rezeki seluas-luasnya kepada hamba-Nya, apa engkau nak engkau ambil, apa sahaja engkau harapkan kau dapat, labaghaw fil ard, nescaya mereka akan melampaui batas di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tapi Allah turunkan rezeki berdasarkan kadar yang dikehendakinya. Innahu bi'ibadihi khabirun basir,
Sesungguhnya Allah Maha Khabir, pakar, basir, mengetahui tentang hamba-hambanya. Itulah hidup kita sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa kita diuji, tapi kita tak tahu dengan ujian itu, itulah cara Allah nak maintain iman kita. Apabila hilang ujian itu daripada kita, hilang juga iman kita. Kadang-kadang kita diberi tekanan, tapi dengan tekanan itulah iman kita terjaga. Kalau tekanan itu ditarik dalam masa yang sama, iman kita juga ditarik. Itu sifat orang beriman. Dia percaya yang apa sahaja berlaku dalam hidup dia, itu Allah kirimkan kepada dia. Baik, seterusnya, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Allah sebut dalam innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Ihfazillah, sama juga. Buat ibadat, kamu selesaikan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Apa benda yang kedua? Tajidhu amamak. Kamu akan mendapati Allah di hadapan kamu. Nabi SAW, bila Nabi duduk dalam gua dengan Abu Bakar, Abu Bakar takut. Abu Bakar fikir, sikit lagi ni Quraisy nampak kita. Quraisy kalau tunduk sikit nampak kita dalam gua. Abu Bakar gelisah pada ketika itu. Nabi SAW sebut, ma dhannuka bi ithnain Allahu thalithuhuma la tahzan innallaha ma'ana. Nabi kata kat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pandangan engkau tentang, ni cerita biasa, ada dua orang, Allah yang menjadi ketiga bagi mereka. Apa pandangan engkau tentang situasi itu? Ada dua orang, mereka ditimpa kesusahan, tapi sebenarnya realitinya mereka bukan dua orang, Allah ketiga bersama dengan mereka. La tahzan. Nabi kata kepada Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Lalu Allah hilangkan kesedihan daripada Abu Bakar Siddiq. Tajidhu amamak. Kau akan mendapati Allah sentiasa berada di hadapan kau. Tuan-tuan, bab-bab begini dalam hidup kita, kadang-kadang takdir Allah bagi kat kita. Kadang-kadang benda yang kita rasa benda tu tak bagus untuk kita, tapi akan datang satu masa yang kita fikir benda yang tak bagus itulah yang memberi kebaikan kepada kita. Kerana benda yang kita fikir kurang bagus, kerana itulah Allah bagi kebaikan kepada kita. Cuma bila kita nak fikir begitu, kita tak tahu. Sebab itu Nabi SAW sebut, as-sabr inda sadmatil ula. Kesabaran itu apabila kamu kena pukulan yang pertama. Kita boleh fikir macam ni, bila kita dapat hikmah, dah tahu hikmah dia selepas tu, masa tu kita boleh fikir, oh patutlah mula-mula aku diuji, rupa-rupanya Allah nak bagi benda ni. Lepas tu kita boleh fikir. Tapi yang Allah kehendaki daripada orang beriman ni, bila dia kena ujian, masa tu dia fikir, masa tu dia sabar. Orang yang ditimpa musibah tak sama dengan orang yang bercakap tentang musibah. Beza. Tapi orang yang ketika ditimpa musibah dia boleh bersabar, orang tu dia hebat. Macam-macam berlaku dalam hidup tuan-tuan, hidup saya, kita sama-sama. Macam-macam benda yang kalau kita fikir balik kan, nasib baik aku kena sedikit ujian ni. Kerana dengan ujian tu aku melangkah satu tapak ke hadapan. Ini cerita sikit Saya sebelum datang Qatar ni, sekadar cerita tu kita kongsi sama-sama, kongsi tuan-tuan. Saya dekat universiti tu antara best student lah. Ini bukan nak riak, sekadar cerita, antara student yang terbaik lah. Lepas combo minta kerja dengan UIA. Lepas combo terus minta kerja. Bila minta kerja dengan UIA, ada 3-4 orang kami kawan-kawan ni minta kerja sekali, sama jawatan yang sama. Apa ni? Tutor, apa nama ni? Pembantu pensyarah. Jadi minta kerja. Kami 4 orang minta kerja. Saya pagi saya nak minta kerja tu, saya masih ingat dia betul. Naik bas daripada Penang sampai pagi pukul 5 dekat Jalan Duta. Lepas tu jalan kaki pergi masuk masjid wilayah. Adalah dalam 1 kilometer kan Jalan Duta tu, masuk masjid wilayah sembahyang subuh. Ketika sembahyang subuh tu minta doa, ya Allah bagilah aku dapat kerja ni. Sebab apa? Sebab tak mau fikir panjang, susah fikir panjang, dapat kerja tak payah fikir nak cari kerja, dah ada gaji tetap, buat master, buat PhD. Habis cerita. Itu yang saya fikir masa tu. Lepas habis sembahyang subuh, turun daripada masjid wilayah, jalan semula, turun bawah naik teksi sampai ke UAE. Driver teksi pula berpesan, tak apa, insya-Allah Allah permudahkan. Masa tu fikir ini peluang yang paling baik yang ada kat depannya. Nak kerja UAE ni satu benda yang besar. Datang interview. Oh tak dengar dah.
Boleh cerita tak dengar. Bila sampai UAE, pergi interview, saya pun tak tahu sebab apa. Pagi interview tu tiba-tiba jadi bangang sekejap. Tak, dia punya tu ke kiri tu. Bukan betul. Bagus. Bagi orang lain. Tukar betul. Kena stop lah recording. Kena station. Suruh datang depan. Okey, test. Minum je. Ya. Aku belum boleh buat. Blok dah tak ada dah. Baik, bila sampai UAE tu, pergi interview. Memang saya tahu yang saya jawab interview tu agak merepek. Memang merepek betul. Betul-betul merepek. Tapi rasa confident lah juga dapat kerja sebab kita best student lah rasanya. Takkan tak dapat kerja kot. Takkan dia tak mau ambil aku kerja adalah best debater, menang pertandingan apa semua. Benda-benda tu lah. Fikir-fikir memang dapat kerja. Lepas 2 minggu bila keluar keputusan tu, 3 orang kawan saya, 3 orang ni confirm dapat kerja. Datang sign kontrak. Tiba-tiba saya dapat surat apa nama? Gagal. Dia tak tulis gagal. KIV. Sampai sekarang KIV dah 3 tahun lah. Masih KIV sampai sekarang. Bila dapat surat KIV tu, kita frust. Satu frust sebab tak dapat kerja. Yang kedua, kawan-kawan aku ni bawah sikit daripada aku dapat kerja. Masa tu frust. Frust tak buat apa-apa, frust je lah. Rasa sebab apa aku tak dapat kerja ni? Patutnya dengan apa yang aku buat bagi UAE, boleh dapat dah patutnya fikir. Tak dapat. Bila tak dapat fikir-fikir, tak apalah tahun depan minta sekali lagi ya. Masa tu masih lagi duk berharap ni KIV ni mungkin status ni berubah kot. Nanti UAE fikir nak ambil, dia ambil pula. Lepas tu buat master, duit sendiri duit sahabat-sahabat tolong. Ketika tu tak dapat kerja UAE. Kawan-kawan yang lain ni seronok lah yang dapat 3 orang ni setiap bulan allowance 2,500. Banyak lah 2,500 kan. Tak buat apa, belajar je. Lepas tu saya apply USIM. Apply USIM, sama juga lah apply. Pergi interview, terus dapat kerja. Dapat USIM ni. Dapat USIM, tunggu nak sign kontrak. Lagi beberapa hari nak sign kontrak. Dapat offer Qatar debate. Datang Qatar, kerja dengan kami. Kontrak setahun je. Masa tu balik ke UAE, jumpa semula lecturer UAE, tanya apa benda yang terbaik. Pergi ke USIM, kontrak tetap, kerja memang sampai mati duduk kat situ ke, ataupun datang Qatar setahun. Lepas setahun dia boleh buang bila-bila masa. Tanya semua lecturer, hampir ke semua bagi pandangan yang sama. Benda paling penting zaman ni stability. Tak ada stability, tak boleh hidup. Pergi Qatar belum tentu, tak tahu apa nak jadi. Boleh jadi buruh setahun, lepas setahun jadi buruh, balik sini, peluang ni belum tentu dapat sekali lagi. Lebih baik go for USIM. Masuk, teruskan, ikutlah tangga-tangga yang dah ada sampai habis. Itu tanya lecturer, orang-orang yang berpengalaman, orang yang berpendidikan tinggi. Tanya pula kawan-kawan kat tepi jalan, kawan-kawan yang kadang-kadang kerja sebulan, lepas tu berhenti kerja. Nasihat kawan-kawan yang biasa-biasa. Dia orang kata, kau bini tak ada, anak tak ada, stability kau nak buat apa? Kalau kata pergi Qatar ni lingkup setahun ni, katakanlah worst situation, lingkup jadi buruh setahun. Lepas setahun balik balik buat kerja lain. Paling kurang setahun pergi sana. Tapi kalau pergi USIM, benda ni dah nampak clear. Ambil lah cabaran. Kalau ada tanggungjawab, tak payah ambil cabaran. Tapi tanggungjawab ni tak ada lagi. Ambil cabaran je lah. Rupanya baru saya terfikir, nasihat orang-orang tepi jalan ni lagi berguna daripada nasihat orang cerdik kadang-kadang. Kadang-kadang lah. Saya pun datang ke Qatar. Datang Qatar ni berubah di luar sangkaan. Biasa kita duduk hostel dulu, kipas angin pun kadang-kadang lingkup. Datang sini rumah dengan aircon lah, kereta lah, apalah. Masa tu baru terfikir yang, oh, ini hikmahnya dulu Allah buat aku tak sign kontrak dengan UAE. Kalau aku sign kontrak dengan UAE, tak kenal lah tuan-tuan. Duduklah 2,500 sebulan. Kalau sign kontrak dahulu. Jadi, ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Macam mana Allah tolong kamu, kamu tak tahu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan.